Tak punya apa. Ini kat Okey. Oh, Okey. Sekejap, saya habiskan dulu. Ini adalah antara macam mana orang tanya. Sebab semalam ada soalan tanya macam mana kita nak measurekan kita punya habit, rutin dan sebagainya. Even sedekah subuh pun kita boleh track record. Sedekah subuh dan target daily berapa. Ini semua adalah untuk kita disiplin dan untuk mengingatkan kita. Dan kita pun kena tahu apakah personal SWOT kita, apakah kekuatan kita, apakah yang lemah yang patut kita baiki. InsyaAllah. Okey Cik Mat, balik. Dia nafas dulu. bagi bernafas dulu. Hai Cikgu Hajar. Okey, siapa tu nak tanya soalan pun boleh. Kita buat apa ni? Power of habit. The power of habit. Ni baru balik jogging ni. Habit Cik Mat pagi-pagi jogging. Hari 1 jam 15 minit. 9 km. Lagi tak laju sangat lah. Jogging sambil sembang. Dah juga sembang dengan ID tu. ID? ID. Dia pergi haji tahun 2018. Seorang 100,000. Dia kerja kontrak, buat construction ni kat Malaysia. Dia boleh pergi haji 200,000 lelaki bini. Itu semua rezeki daripada Allah kan. Okey, kalau nak tanya soalan pun boleh tanya. Sudah kita ada Cik Mat kat sini. Okey bang, apa yang abang nak cerita tentang the power of habit? Bagaimana habit membentuk kehidupan kita dan juga bagaimana dengan habit boleh kita berubah. Sebenarnya habit ni kalau doktor cerita lah, dia kata habit ni sebenarnya benda yang kita buat menjadi rutin harian kita. So kalau doktor cakap dengan saya, banyak keputusan yang kita buat dalam hidup sebenarnya bukannya decision, bukan keputusan pun. Kita buat sebenarnya itulah the habit kita. Macam saya lah, kalau benda yang saya buat tu saya punya assumption, saya punya keinginan, bukan tak ada buat analisa pun. Kalau kata saya mungkin kata habit saya kata saya suka kata A, doktor mungkin kata kata B lagi cantik kan contoh. Lepas tu dia perbuatan kita lah. Kalau kita pakai jam, kita pakai tangan kanan, kita pakai tangan kiri. Kita tak buat keputusan pun nak pakai. Dia dah jadi habit. Kalau saya pakai jam mesti tangan kiri. Itu habit saya. Saya tak buat keputusan pagi nak ini nak pakai kanan ke nak pakai kiri kan. Termasuk juga contoh kalau kita kedai makan, kita nak pilih kopi ke pilih teh. Kita kata macam nak buat orang tanya nak beli apa, matematik kalau saya teh lah. Kalau doktor kopi lah. Adakah kita buat keputusan, kita tak buat keputusan pun. Benda itu adalah habit kita sebenarnya. Yang kita kata macam tak guna apa lah. Macam anak saya nombor 3 kalau minum saya dah tahu dah mesti Milo. Sebab apa? Itu habit dia. Itu habit. Jadi itu dalam kehidupan kita tu dia nak convert dalam bentuk habit. Kalau saya dalam konsep ejen hartanah sebenarnya nak convert dalam bentuk habit. Nak jadikan dia habit kita yang menjadi habit tu menjadi rutin. Rutin harian kita lah. Betul tak tanya tu? Ya betul. Semua dah sama. Betul lah. Sebenarnya bila kita cakap tentang habit, betul lah Cik, bila Cik Mat kata, bila kita buat keputusan tu, sometimes keputusan tu bukanlah keputusan kita, tapi datangnya daripada habit kita. Habit tu berdasarkan kepada apa? Semalam saya ada sharekan, habit semalam adalah berdasarkan apa yang kita ada. Contohnya apa yang ada dalam wallet kita, apa yang ada dalam kita punya bank, siapa sekeliling kita, apa yang kita fikirkan, bagaimana education system kita, bagaimana kita punya religiosity, bagaimana spirituality kita dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kita buat keputusan. Dan keputusan itu sampai itu bukan keputusan, tapi itu adalah berdasarkan habit kita. Dan juga berdasarkan apa ilmu yang kita ada, dan berdasarkan siapa partner kita. Itu semua adalah menjadikan dia masuk dalam subconscious mind kita. Itu jadi habit, dan daripada habit itulah kita buat keputusan. Sebab itulah digalakkan untuk kita sentiasa menimba ilmu, self education, ilmu, sebab dengan ilmu akan menyebabkan kita buat keputusan dengan lebih betul. Sebab bila dengan ilmu kan Cik Mat, sel otak kita akan bergabung kan. Bila kita masuk majlis ilmu, sebenarnya dia akan menjadikan kita yang baru. Dia akan mengubah sel-sel otak kita, cara berfikir kita. Kita akan jadi a new you, a new me kan. Dan selepas itu dia akan menghasilkan, maknanya contoh kalau kita pergi masuk kelas ataupun kita belajar sesuatu, mungkin masa tu kita kita diminta untuk buat keputusan. Mungkin keputusan kita akan jadi A. Tetapi bila kita belajar, contoh macam belajar keuangan, belajar tentang hartanah, bila lepas belajar kita ada aha moment. Lepas tu ianya akan mengubah cara kita berfikir dan juga cara kita buat keputusan. Betul Cik Mat?
Dia tu kata sebenarnya habit ni terjadi benda tu dah jadi rutin. Kalau saya rutin saya sekarang ni, saya daripada dulu memang saya pukul 5 pagi je terbangun. Bila saya fikir balik kenapa pukul 5 pagi bangun, banyak memang daripada kecil tu memang mak saya akan kejut saya pukul 5 pagi. Daripada saya sekolah rendah, sebab pukul 5 pagi saya kena bangun untuk tolong dia lah, sebab dia berniaga nasi lemak. Pagi tu saya nak kena buka plastik nasi lemak, saya nak kena potong suap khabar, saya nak kena kompek telur, saya nak kena potong bawang, saya nak kena angkat nasi. Itu kat mak saya pukul 5 pagi tu mak saya kejut. Pukul 5 tu mak akan kejut. Jadi benda tu bila dah jadi habit, pukul 5 je automatik lah. Saya tak perlukan jam pun lah. Saya tak ada jam pun memang okey. Pukul 5 ada memang biasanya dia akan sharp lebih kurang lah. Mungkin 5-10 minit dia akan sharp. Sebab apa dia akan terbangun? Sebab apa dia dah jadi benda tu dah jadi rutin. Habit ni dia dengan rutin ada betul kan? Betul. Dia dah jadi rutin. Dah jadi rutin sebab apa daripada kecil memang kita dah melalui benda tu. Jadi dalam dalam kehidupan pun kita nak jadi rutin tu benda yang benda-benda tu kena paksa jugalah. Kadang-kadang macam anak saya lah, kalau pagi-pagi tu memang nak suruh duha tu jenuh paksa jugalah. Kadang-kadang buat, kadang tak buat. Tapi kita nak jadikan dia benda tu dia jadi habit. Sekarang ni dia ada dekat minda sedar. Minda sedar ni boleh instruction tu datang daripada ayah. Okay, dia kena buat lah. Dan anak nombor 3 saya, kalau saya kejut dia, saya pukul 5.30 kejut dia. Dia punya habit dia mesti mandi dulu. Dia takkan semayang, takkan solat kalau dia tak mandi. Yang nombor 3. Yang nombor 1, yang nombor 1 dengan nombor 2 ni dia nombor 1 ni dia bangun dia ambil uduk nombor 2 ni dia tengok kalau sempat dia mandi. Kalau terlambat dia semayang dulu. Kalau nombor 3 tak ada. Sebab dia nak kejarkan jemaah tu. Kalau nombor 3 tak ada. Dia kau nak semayang dulu ke apa ke dia tak peduli. Dia tahu dia bangun dia mesti mandi. Habit dia mesti dia mandi. Pukul 5.30 dia mandi. Tadi dia lewat sikit. Tadi pukul 6 dia bangun. Baru dia pergi mandi. Kita dah jemaah dah habis. Kita abang dia solat. Abang dia lewat sikit bangun. Abang dia dah bangun ingat dah ambil uduk. Kita dah semayang rupanya dia sambung balik tidur kan. Bangun kejut dia semayang dengan abang dia macam itulah. Jadi benda tu nak jadikan dia dia rutin ni bukanlah satu benda yang mudah tapi boleh dibuat lah. Maksudnya kena dipaksa. Asas dia kena dipaksa kan. Kena dipaksa. Macam semalam apa yang saya share semalam 5 minit 5 second rules. Maknanya kita yang kena bangun, kita yang kena bangkit ubah. Sebab kalau kita maintain dengan apa yang ada, kita jadi macam tu lah. Dan seperti mana cikgu saya cakap, nak dapat keputusan yang luar biasa, so kita kena jadi luar biasa. Maknanya kita kena ubah apa yang kita buat. Kita kena fokus. Dan orang yang berjaya adalah yang buat sehingga habis. Dia buat apa-apa, dia tunggu sehingga habis. Dia cakap kalau dia masuk kelas pun, dia akan tunggu sampai habis. Dia bukan halfway. Sebab halfway tu akan dapat half cook kan, Cik Mat kan? Assalamualaikum Siti dan Nur Hayu ni saya admire dia sekarang ni. Hai Nashra, hai Farah Syifa. Nak jumpa dia tu tak sempat lagi tu. Mana dalam tempoh 45 hari dia boleh 45 hari ke 77 hari ya. Dia boleh buat MDRT memang power dia. Itu maknanya Ayu ada satu habit yang sangat power. Dan kalau kita kenal Ayu pun, Ayu jenis orang yang bersemangat. Dia memang sungguh-sungguh dan bersemangat. Sungguh-sungguh. Bila kenal dia dengan pasangan dia, dia tak ada prasyarat lah dia. Dia orang yang tak ada prasyarat. Dia nak dia buat macam tu. Banyak orang dia nak tapi dia letak prasyarat. Saya base pada saya lah. Saya base pada saya dengan ejen-ejen yang saya latih kebanyakan dia orang nak. Tapi dia ada prasyarat dia. Sebenarnya kalau nak dia tak ada prasyarat. Dia kena nak macam saya nak dekat macam Dr. Zura nak kat saya dulu macam tu lah. Macam tu lah. Dia tak ada prasyarat. Saya nak dekat dia. Dia tak ada prasyarat. Prasyarat ni maksudnya kalau ada cabaran, ada rintangan, benda tu bagi kita boleh tempuh lah. Kita akan tempuh je benda tu. Jadi benda tu yang saya dah melatih lebih daripada 5,000 orang, 5,000 ejen datang, 6,000 ejen tanah. Saya dah tengok dah, dia banyak sangat prasyarat. Dia boleh cakap tu, itulah Cik Mat, bukan saya kerja lagi Cik Mat, saya part time lagi, saya tak ada masa. Prasyarat tu bersamaan dengan alasan. Yalah, alasan lah. Kita cakap macam bukan tak boleh, tapi tu kalau Yusuf Mansur dia cakap loser lah. Ustaz Yusuf Mansur. Dia ada dua lah, satu winner, satu loser. Waalaikumsalam Cik Dato' ni. Alasan. Ayu ni dia tak ada alasan, dia demam ke, dia bangun dia memang orang yang hebat lah. Saya jarang jumpa orang macam dia. Tapi saya tahu orang macam ni kalau buat apa-apa insya-Allah memang dia akan buat sungguh-sungguh macam tu. Jadi benda tu dia perlukan habit, nak jadikan dia habit. Lepas tu dia duplicate lah benarnya, macam itu macam replicate duplicate balik. So sekali je dah jumpa orang, je dah boleh close orang, maksudnya dia repeat benda yang sama tu, repeat. Itu pasal kalau tengok, kalau saya train ejen tanah, ejen top ejen, 30 top ejen, orang yang sama.
Kalau tengok carta Ayu tu, setiap bulan nombor dia nombor 1 sebab apa? Dia repeat benda yang sama. Ada repeat. Jadi dia ulang benda yang sama. Tapi nak dapat ulang yang sama tu nak kena cari pattern. Itu hari saya jumpa satu kawan lah, dia baca satu buku, dia kata buku Mak Saleh. Dia kata rupanya, dia kata rumput kerja nak tumbuh, dia ada pattern, dia buat kajian lah. Dia kata rupanya bila rumput ni nak tumbuh ataupun pokok semalu nak tumbuh, rupanya dia ada pattern dia. Dia pattern dia sama je. Kalau tengok kita buat pokok semalu yang ni, pergi pokok semalu yang tempat lain, dia buat kajian, dia akan tumbuh pattern yang sama. Pattern tu yang kita nak, itu yang dia namakan habit tu. Jadi kita nak jumpa pattern tu, benda yang sama dibuat berulang-ulang sampai kita jadi mahir. Jadi lepas tu kita kena upgrade lah. Bila dah sama, kita tak boleh ulang sama. Kita kena go to next ilmu. Kalau nak go to next ilmu, kalau saya Dr. Azura cakap dengan ilmu lah. Sebab saya cakap ilmu akan datang 3 perkara, melalui bacaan, melalui pengalaman orang lain, melalui pengalaman kita sendiri. Jadi benda tu kena dilatih lah. Saya tak rajin sangat membaca. Kalau Dr. Azura dia memang hari-hari membaca. Jadi apa yang dia baca, saya wajibkan untuk cerita dengan saya. Jadi kerja saya adalah, job scope saya adalah membaca. Jadi dia kena bagi tahu saya lah indirectly apa yang dia baca, saya baca lah macam tu kan. Malas sebenarnya. Dia masing-masing ada cara masing-masing. Sebab tu kalau kita faham tentang cara kita belajar, kita ada VAK kan. V adalah ada orang belajar, dia suka melihat contohnya. Sebab tu kalau kita masuk kelas, mungkin kita kena ada slide, kita kena ada gambar-gambar yang cantik. Sebab ada orang yang suka kena tengok. Ada yang kedua, auditory adalah orang yang mendengar. Dia jenis dengar. Cik Mat mungkin jenis auditory, yang jenis dengar. Dia kena dengar saya cakap. Dia tak boleh membaca sangat. Bila membaca, kadang-kadang dia ambil buku saya, dia nak baca. Saya cakap saya tak habis, tak apa dia ambil. Tapi nanti saya tengok dia tidur. Dia pegang buku dan dia tidur. Maknanya dia tak boleh membaca. Dia kena melalui auditory. Kalau melalui auditory, kalau macam contoh dengan Ustaz Yusof Mansur, ceramah dan sebagainya, itu dia cepat, dia laju, dia faham. Tapi membaca kurang sikit. Dan ada yang ketiga adalah kinestetik. Dia kena melalui aktiviti. Sebab tu kalau kita perasan, kalau kita masuk kelas dan sebagainya, kita tak boleh nak assume cakap trainer ni tak bagus lah. Adakah dia tunjuk gambar je, adakah dia asyik buka lagu je, adakah dia asyik buat aktiviti je. Tak, kenapa dia buat macam tu? Sebab nak capture tiga jenis orang yang ni. Ada yang suka nak tengok gambar, ada yang suka nak tengok lagu, ada yang suka dengar, ada yang nak ada aktiviti. Jadi nak capture tiga ni. Sebab kita semua tak sama. Sebab roadmap kehidupan kita tak sama. Bagaimana Cik Mat dididik dengan saya didik tak sama. Sebab tu kita raikan sahaja perbezaan. Contoh Cik Mat dibesarkan dengan air teh, minum air teh. Atas meja sentiasa ada air teh. Rumah saya tak, rumah saya tidak. Rumah saya kena minum air kosong je kat rumah. Tidak ada air manis. Contoh. Tapi kalau tetamu datang, buat Nescafe, buat air kopi. Jadi sebab tu saya suka sangat minum air kopi, air Nescafe. Dan saya tak minum air teh. Contoh macam tu. Dan saya hanya minum air teh setelah berkahwin dengan Cik Mat. Dulu minum, tapi itu bukan rutin saya, bukan minuman kesukaan. Jadi nampak macam tak sama, tapi kita raikan saja. Itulah termasuk juga dalam habit kan Cik Mat kan. Rutin kita, sebab rutin dia minum kopi, minum teh. Rutin dia, saya dia dah jadi benda yang apa? Assalamualaikum Alfian, apa khabar? Kak Su anak kecil-kecil, tu akibatnya saya kena bergerak and outdoor lah walaupun lockdown. Macam mak saya memang dia tahu, saya sampai je first dia akan buat IT. Jadi itu dah jadi habit mak saya, dah jadi rutin saya lah. Saya sampai je first perkara yang akan ada is dia macam mana pun, dia sakit lutut ke, dia apa ke, kalau saya sampai je first kali memang akan ada TO panas mesti ada gitu kan. Jadi daripada kecil benda itu dah jadi habit lah. Jadi kita nak relatekan hari ni ialah macam mana kita nak buat rutin kehidupan. Macam PKP ni sebenarnya dia challenge juga nak buat in term of activity. Kalau saya kadang-kadang tak boleh menghadap lama sangat. Macam Dr. Zura, dia boleh duduk pagi sampai ke 12 malam, dia boleh duduk atas kursi, dia boleh dengar, dia boleh tulis. Saya tak boleh. Saya setakat 2 jam boleh. Lepas 2 jam tu saya rasa saya kena buat benda lain lah. Saya boleh fokus, dia fokus. Cik Mat tak boleh. Sebab kenapa? Cik Mat seorang extrovert. Dia tak boleh. Sebab tu bila PKP, Cik Mat dia macam nak berguling-guling lah. At least boleh lah pergi jogging. Tapi PKP 1.0 tak boleh jogging, tak boleh apa kan. Jadi memang dia saya puasa je masa tu.
Okey, kita tengok kat sini Farah Shifa on your habit. Okey, maksudnya yang penting adalah choose your right and positive habits routine that will move you towards your goal. Betul. Itu semua adalah macam semalam saya sharekan, boleh-boleh kita ada matlamat dan kita kena betulkan, alignkan matlamat kita dengan habit, dan kita kena masuk dengan systematic and juga measurement. Dia kalau best habit ni bila kita berpartner. Macam tadi lah, benda yang saya try to push dia baru saya start jogging ni bulan 11 tahun lepas. Jadi pagi ni saya akan pakai kasut. Tadi biasanya saya try before 7 lah. Tadi 6.45 dah keluar dah. Lepas mayang, ngaji sikit, ini pakai kasut, terus start jogging. Tapi mula-mula nak jogging tu dia memang challenge lah. Sebab kita nak lawan diri kita kan. Nak lawan. Tapi bila masuk 3.5 km, tiba-tiba member datang seorang. Datang kita jogging tak laju sangat. Kita jogging pace 8, pace 9, boleh bercakap lah. Musim boleh ada kawan cakap tersedar alamak dah dekat nak live ni kan. So kalang kabut untuk balik. Jadi berapa dia habit ni dia best kalau kita buat. Habit ni kalau kita ada partner. Kalau saya lah, kalau saya jenis orang kalau nak buat, kalau ada partner dia jadi best lah. Kalau saya dalam tim seragam tanah, saya panggil power team. Mesti ada power team, mesti ada gerak kerja team, mesti berkawan. Cuma ada juga setengah-setengah orang tu dia boleh gerak sendiri. Ada saya tengok ramai top agent yang gerak sendiri. Tapi kebanyakan orang dia akan bergerak dengan berkawan ni, dia lebih laju. Dia kata kalau nak pergi nak pergi cepat, pergi seorang-seorang. Kalau nak pergi jauh, pergi berkumpulan kan, gitu kan. Apa orang putih kan tu? Yelah tu samalah. Ni Kak Anis cakap anak saya habit jemur baju, suka susun ikut colour hanger. Masya Allah, itu mesti dia tengok daripada seseorang. Tengok mak dia ke, ayah dia ke kan. Okey, yang 10 tahun tu pula memang suka susun baju. Allahu Akbar. Untunglah. Cantik anak saya lah yang baju tak ada. Kalau baju ni saya kena paksa. Kalau baju saya je lah. Kalau baju tu saya panggil pukul mungkin lepas Zuhur ke ataupun pukul 10 kan, saya panggil okey jom naik. Saya akan panggil 3 orang. Perempuan tu tak adalah, dia kecil lagi kan. Saya akan panggil 3 lelaki tu naik atas duduk. Tapi bersih masing-masing lah. Kalau mak dia lipat baju memang cantik, tersusun, ada pattern. Kalau saya jadi lipat je. Saya lipat. Sebab tu saya tak mau tengok, mata saya tak mau tengok. Saya habit kalau tengok hujung kapet tu, saya tak boleh benda tak betul. Masya Allah, betul. Ini geng-geng ala-ala OCD juga ni, Kak Anis. Tapi tak apa, OCD yang mild okey. Sebab at least rumah kita kemas dan cantik. Okey, setuju, Ain setuju. Okey, Masya Allah. Okey, apa cerita macam contoh habit macam anak-anak apa, maka kita tengok sis Anis kat Jamaica ni, anak-anak masing-masing ada cerita, tak ada OCD dah. Okey, dulu okey, tapi sekarang saya pun dulu ada sedikit OCD. Rumah kena kemas, cara letak bantal dan sebagainya kan. Tapi betul Kak Anis, lama-lama kita tak boleh nak layan OCD tu sebab dia akan menyebabkan kita sakit. Dan saya pun jadi sakit dia akan menyebabkan kita tension. Sebab saya pernah dulu ada OCD di mana saya tak boleh tak boleh rumah bersepah, kita tak boleh nampak bermata tu macam ya Allah. Dia menyebabkan angin boleh naik sampai kepala. Kan? Angin boleh naik sampai kepala, sedangkan anak-anak kecil lagi, anak-anak lelaki. Jadi kita tak boleh nak layan, itu menyebabkan saya sakit dulu. Kita sakit, kita tension dan sebagainya. Dan lama-lama lantak pi lah. Lantak pi macam sekarang ni, kalau PKP anak-anak ke rumah, so tukang buang sampah siapa, tukang sapu siapa, tapi kena tengok je. Kita tengok, tak boleh komen sebab nanti kita tension kan. KPI tak sama lah. Boleh bagi price dia, tak main. Betul Kak Anis. Beli mainan tak buka. Betul, kena adjust. Sebab kita tak boleh nak jadi perfectionist sangat. Sebab dia akan, kita just happy dengan apa yang ada, raikan saja kan. Okey, jadi apa lagi Cik Mat ni nak share? Okey, semalam saya cerita apa teknik Cik Mat. Sebab semalam saya janji apakah teknik Cik Mat kalau macam ada limiting belief, macam ada banyak alasan macam ni, kita nak pecahkan. Saya punya perangai saya dulu saya buat je. Saya tak ada, saya bukannya orang yang saya ada aim je. Saya planning saya tak adalah betul-betul. Saya ada planning tapi bukan strategi yang saya tengok. Sebab saya bukan kebanyakan, kalau saya di kalangan ejen saya, kalau budak engineer lah, kalau background dulu engineering, diorang ni memang sangat berstrategi. Saya ni orang yang kalau tengok by tulisan saya pun orang macam ni tulisan dia betul. Saya ni orang langgar je. Langgar dan sangat extrovert. Jadi saya memang aim ni. Saya tahu matlamat saya nak sesuatu, lepas tu saya buat je. Saya akan trust the process. Saya akan buat dia. Saya akan buat je sampai datang saya adjust. Tak faham saya tanya orang. Macam itulah. Saya punya perangai yang saya
Saya try tu, tapi dia bukan satu benda yang mudah lah. Kebetulan saya kahwin dengan doktor, dia selalu cakap pasal belief. Kita selalu kadang kita banyak sandaran kan. Kita nak buat satu benda, kita banyak sandar kepada benda. Nak buat ni, sandarannya mesti ada duit. Nak buat ni, sandarannya mesti ada kawan. Nak buat ni, sandarannya mesti ada BAC yang macam tu. Tapi realitinya, dia tak semestinya based on sandaran. Semuanya Allah kan yang maha luas kan. Cuma benda tu, dia bukan sehari dilatih lah. Cuma dilatih. Sampai sekarang pun still ada lagi benda tu. Cuma dia punya tahap tu jadi berbeza lah. Tapi tu kita terangkan dengan kalau saya dengan tim saya lah, tim media tanah ni saya terangkan. Buang sebab semalam saya jumpa tu, saya cerita, saya ada satu ejen saya. Ejen saya ni dia budak muda umur tak sampai 30 pun, tapi dia every month dia $1 million ejen. Setiap bulan dia jual rumah lebih daripada 1 juta. Dia, orang tanya dia apa strategi dia, apa yang dia buat, bila pukul berapa dia iklankan. Dia cakap dia tak ada, dia bekerja dia kan. Masa dia kerja 9 sampai 6, kadang-kadang lajak sampai 9 sampai 9 malam. Kadang-kadang Sabtu memang kena kerja lah, alternate. Boleh Sofi, boleh cuma Cik Mat. Hari Ahad pun kadang-kadang kena kerja. Jadi bila masa buat iklan, dia kata bila saya ada masa lah, kadang saya bangun pada masa pukul 12 malam. Pukul 12 malam dah saya buat iklan. Kadang-kadang saya rasa dia pukul 5 dah bangun. Dia kata dia pukul 5 bangun dah tahajud. Bangun pukul 5, kata lepas mayang tu masa tu lah dia buat iklan. Kalau kadang lunch hour, masa lunch hour tu lah dia buat iklan. Dia tak ada benda yang spesifik. Lepas tu tanya dia, orang tanya dia, okay, apakah dia punya strategi marketing yang dia gunakan? Dia kata masa saya jadi ejen saya tak ada duit. Handphone saya pecah. Orang tanya dia pakai handphone ke pakai laptop. Dia kata dia punya handphone tu retak 1000, nak tukar memang tak ada duit. Jadi dia kata dia punya iklan pakai handphone yang retak tu lah ada iklan. Terjual. Tapi dia kata iklan tak iklan berbayar. Dia tak ada duit nak bayar iklan berbayar bagi muda ke property guru, dia tak ada duit. Dia share dekat Facebook group je. Dia create FB group. Dia kata dia create FB page sampai pukul 2 pagi. Sebab dia tak tahu macam mana nak buat. Dia buat sampai 2 pagi. Lepas tu dah masuk ke iklan, dia kongsi dekat page. Sampai sekarang dia close menggunakan medium percuma. Macam even mudah pun dia tak ada. Zero cost marketing. Tapi dia boleh close juta. Tapi bila saya tengok apa yang dia ada, pertama dia ada mindset dia. Dia memang dia believe dia nak ubah hidup dia. Satu dia saya tengok. Dia trust the process. Dia trust the process. Nombor 2, dia buat je, dia tak ada. Kalau orang tanya dalam grup tu, apa strategi, pukul berapa iklan, media periklanan, semua soalan tu soalan yang tak relevan. So maknanya dia tidak ada prasyarat. Tak ada prasyarat. Tak ada alasan. Tak ada alasan. Dia buat dia. Dan dia dapat result yang sama. So saya bila saya ingat dah 9 malam saya buat coaching dengan jemput top $1 million agent ni. Saya ingat yang di bawah tim saudagar. Di bawah tim saudagar tanah. Betul. Metod dia mungkin berlain, tapi asasnya mindset dia. Mindset dia orang memang kadang-kadang kalah saya. Dia orang memang macam budak muda ni lah. Saya bajet memang dia kata sekarang dia punya claim, dia kata dia dah claim 6 bulan tu sama dengan setahun income dia cakap. Macam tu lah. Dia kata sekarang okey je Mat. Sekarang bini saya nak beli apa dekat Ion belilah. Kalau dulu saya rasa beli dah bagi tahu lah, jangan lebih daripada 200. Tak boleh lebih. Dan sekarang anak nak beli mainan ke nak apa ke, saya kata alhamdulillah. Seronok boleh dapat bantu orang lah. Betul. Tugas kita actually macam apa yang kita kongsikan tempoh hari, ingat tak Mat, yang 5 fasa transformasi akhirnya adalah kita nak, bila kita dah melalui penguyuban, kita dah melalui semua-semua tu, dan akhirnya kita nak share je. Kita nak sharekan ilmu yang apa yang kita ada, kita nak sharekan manfaat dan sharekan kebaikan kita, nak orang lain pun jadi lebih baik. Kan? Bila orang lain jadi lebih baik, so kita pun tak nak ada hati yang dengki dan sebagainya. Kita nak wish orang sekeliling kita semua baik, semua harmoni, semuanya best kan. Dan insya-Allah Allah akan pulangkan balik kepada kita juga. Betul tak orang kan, tawakal pada Allah dalam bisnes dan hidup. Betul? Cumanya memang tawakal, tapi kita kena ada macam tadi bila Cik Mat cakap yang budak tu kan, $1 million agent ada tim saudagar hartanah. Dia memang tawakal, dia tidak ada prasyarat, tapi dia buat kerja. Dia tetap buat. Proses, dia kena go through the process. Ya, betul. Dia go through the process dan dia yakinlah Allah yang Wahab tu akan membantu, Allah yang Maha menolong kan? Yang Maha mengurniakan. Allah yang barik akan uruskan semua. Target kena ada. Macam contoh bila kita ada target, kita ada what we want to achieve, and then we have the why. InsyaAllah Allah akan datangkan how kepada kita. InsyaAllah Allah datangkan bantuan-bantuan, Allah datangkan tim yang positif saling menyokong. Klien yang best, klien dari Sugar. Contohnya saya pernah ada intention dulu kata nak tulis buku, tapi nak tulis buku ni masya-Allah nak push diri tu tak senang sebab kita dah complacent tau. Kita rasa macam dah
selesa sangat. Dan selesa, so buat apa nak tulis buku okey lah dengan apa yang ada. Namun ada satu ketika saya baca satu buku tentang penyucian jiwa, apakah tugasan kita sebagai khalifah. Kat situ saya terpempam, saya macam tersentak sebab ya Allah, apa yang bila saya tak ada atas muka bumi ini, apa yang saya tinggalkan, legasi apa yang saya tinggalkan. Adakah saya tinggalkan ilmu, adakah saya tinggalkan anak yang soleh, adakah saya tinggalkan sedekah-sedekah. Sedekah ni wallahualam kita tak tahu sama ada sedekah kita ini diaccept atau tidak. Kita buat saja, kita buat saja. Dan yang kedua, anak yang soleh. Kita boleh cuba dapatkan anak soleh, kita doa dan sebagainya, tapi wallahualam kita doa saja. Tapi insya-Allah kalau kita ada ilmu yang kita share dan kita bantu orang lain dengan ilmu yang Allah bagi kepada kita, InsyaAllah itu akan jadi jalan-jalan lah supaya semoga kita kubur di sana nanti bercahaya, kan. Satu habit yang saya ikut nasihat Dr. Azrul adalah amalkan zikir 99 nama Allah. Best kan? Bila kita faham setiap satu nama Allah tu, Masya Allah hidup kita kan jadi lebih best, lebih dimudahkan urusan, insya-Allah. Okey. Ada lagi apa-apa? Kita pun dah setengah jam berkongsi. Dah, alhamdulillah. Nak mandi dah, Pak. Nak mandi ya. Pukul 9 kita ada. Actually kita pun timing kita tight juga walaupun PKP. Contoh pukul 9 kita meeting. Pukul 10 nanti saya ada one to one. Pukul 11 aku ada one to one. Lepas tu nanti tapi yang penting saya tengah hari kena kailullah. Kena tidur sekejap, at least 5 ke 15 minit. Sebab malam tadi pun saya tidur lambat sebab kita ada program sampai pukul 1 pagi. Jadi tak boleh nak tinggalkan program tu. Pukul 1 pagi kita tidur, lepas tu bangun pagi dah kena bangun, kan. Jadi at least bagaimana kita nak recover balik productivity dan energy, insyaAllah dengan kailullah. 1 minit kita tidur bersama dengan 45 minit kita tidur malam, insyaAllah. Okey. Jadi rasanya sampai sini saja. Yang terbaik itu daripada Allah. Yang banyak khilaf tu kami. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jumpa lagi. Tengok Hadif. Anak-anak saya rajin masak. Ini dia masak apa pula ni? Sini tengok. Apa ni Hadif? Pagi-pagi kan dah tanya. Ini Hadif yang nombor 3. Hadif. Banyak mengelak ni. Okay. Thank you Kak Anis for watching from Jamaica. Okay, bye. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam-macam dia orang ni kat rumah. Buat apa ni? Banyak ni kat tis.